Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 telah memilih tajuk kemurungan untuk tugasan storyboard ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Syazul Nofal, Saudara Haziq Zaman, Saudara Nakiuddin, Saudara Imran Ar-Razi, Saudari Oyi Fong, Saudara Lukmanul Hakim, Rafael, Aris, Nazirul Izham dan Harid Iqbal. Apabila seseorang mengalami kemurungan, dia akan berada dalam 5 tahap kemurungan atau lebih dikenali sebagai 5 stage of grief. Tahap pertama iaitu penafian dan pengasingan. Tahap kedua kemarahan. Tahap ketiga tawar-menawar. Tahap keempat kemurungan. Dan yang terakhir sekali tahap kelima iaitu penerimaan. Untuk mengubati kemurungan, pakar menggunakan teknologi terapi elektrokonvulsif iaitu ECT. ECT ialah rawatan perubatan yang paling biasa digunakan pada pesakit yang mengalami kemurungan besar yang teruk atau gangguan bipolar yang tidak bertindak balas terhadap rawatan lain. ECT memberikan rangsangan elektrik yang sedikit kepada otak semasa pesakit berada di bawah pengaruh bius. ECT biasanya ditadbir oleh pasukan profesional perubatan yang terlatih dan terdiri daripada pakar psikiatri, pakar bius dan jururawat. Watak utama dalam cerita kami ialah Ali yang ketagahan arak dan Abu iaitu sahabat baik Ali. Bahagian komik akan dimulakan oleh saudara Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya Ali dan Abu merupakan kawan baik sejak daripada kecil dan mereka sentiasa bersama di mana jua. Dan pada usia kecil mereka selalu bermain bersama-sama dan memang hanya Abu yang dapat memahami kerana Ali. Usia meningkat remaja, Ali mendapat satu tabiat buruk di mana dia ketagih kepada arak. Akan tetapi Abu sentiasa menemaninya jika ada sebarang kecemasan. Dan Ali pula mempunyai lesen memandu. Oleh itu, jika mereka hendak ke mana-mana, Ali akan menjadi pemandu dan Abu akan membonceng. Dan pada satu hari, dalam perjalanan mereka untuk ke restoran, Ali memandu dalam keadaan mabuk dan mereka terlibat dalam satu kemalangan yang tragis. Seterusnya, Aris. Disebabkan oleh kemalangan tersebut, Ali selamat namun nasib tidak menyebelahi Abu. Helmet Abu tercabut ketika kemalangan berlaku mengakibatkannya mendapat cedera parah. Ali berasa amat kesal dengan kematian Abu. Di balai polis pula, Ali disoal siasat kerana kesalahan meminum arak ketika memandu. Disebabkan oleh itu, Ali dijatuhi hukuman juwana kerana beliau masih di bawah umur. Sejak kejadian itu, Ali sentiasa bermimpi tentang kawannya sebelum tidur setiap hari. Keadaan ini membuatkan Ali berasa semakin bersalah. Ali sentiasa menyalahkan dirinya sendiri. Dia meletakkan semua perasaan dan pemikiran buruk ke atas dirinya. Keadaan ini menyebabkan Ali semakin menyendiri. Dalam tempoh itu, Ali memilih untuk mendiamkan diri walaupun dibuli atau ditegur oleh orang lain kerana dia menganggap dia sepatutnya dilayan sebegitu. Seterusnya, mempersilakan Nazirul. Seterusnya, Ali kadang-kala mencederakan dirinya kerana tidak dapat menerima pemergian kawannya. Baran Ali semakin meningkat apabila sahabat sebiliknya cuba untuk menasihatinya. Kejadian Ali berubah dari seorang yang pendiam kepada seorang pemarah telah diketahui oleh warden. Ali kemudiannya diasingkan daripada orang lain bagi mengelakkan pergaduhan. Ali menanda hari di atas dinding sepanjang tempoh dalam juvana. Dia berasa keliru terhadap masa depannya kerana dia masih tidak dapat melupakan kesalahannya. Tamat tempoh hukuman 2 tahun dan Ali keluar dari pintu juvana itu. Cahaya matahari yang terik membutakan matanya. Dalam penglihatan Ali, hanya ada kenderaan ibu bapanya di depan. Dia mengelamun, berfikir tentang kehidupan seterusnya. Dia berasa dirinya merupakan beban kepada semua orang. Dia juga mempunyai pemikiran bahawa dia dibenci oleh semua.
termasuk ibu bapanya. Sejak pulang, Ali tidak langsung berbual dengan ahli keluarga dan orang sekelilingnya. Bayang black dot iaitu tanda kemurungan bermula untuk menguasainya. Terusnya, Luqman. Disebabkan oleh perubahan sikapnya, ibu bapa Ali menyarankan Ali untuk mendapatkan rawatan dari pakar psikologi. Setelah mendapatkan rawatan dari Dr. Smith, Ali mula memahami tentang penyakit yang dihadapinya. Ali menggunakan ubat-ubatan yang diberikan oleh Dr. Smith namun tidak memberi kesan yang amat efektif. Oleh itu, Dr. Smith menasihati Ali untuk menerima rawatan ECT. Setelah beberapa minggu mendapatkan rawatan tersebut, Ali akhirnya tidak lagi berfikir tentang Abu dan dapat memulakan aktiviti hariannya. Dr. Smith juga menyarankan Ali untuk menggunakan jam pintar dan aplikasi dalam telefonnya untuk mengesan kadar degupan jantung. Setelah membina keyakinan diri, Ali cuba memberanikan diri untuk melawat tempat lepak lamanya bersama Abu. Dia ingin mengatasi pengalaman hitamnya bersama Abu. Kadar degupan jantungnya yang normal menandakan dirinya sudah mengatasi pengalaman buruk tersebut. Walaupun kemurungan Ali masih tidak dapat diubati sepenuhnya, dia berjaya menerima kenyataan atas pemergian sahabat baiknya. Ali membayangkan gambaran Abu yang sedang gembira dan bangga akan Ali. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada cerita ini adalah kita boleh lihat bahawa perkembangan sains dan teknologi yang semakin berkembang dapat banyak membantu dalam aspek-aspek kesihatan, khususnya dalam kesihatan psikologi iaitu mental, seperti yang dinyatakan dalam cerita ini lah. Okay, antara contoh-contoh yang kita dapat lihat dalam cerita ini ialah apabila ibu bapa Ali yang mengambil keputusan yang sangat signifikan untuk membawa Ali berjumpa dengan pakar psikologi untuk mendapatkan rawatan bagi menangani masalah kemurungan tersebut. Rawatan yang dilalui oleh Ali iaitu rawatan ECT merupakan contoh yang sangat jelas sebagaimana perkembangan teknologi yang dapat membantu masalah berkaitan dengan kesihatan mental seseorang. Kita juga dapat lihat di sini bahawa kesihatan mental yang semakin serius dalam kalangan umat manusia dapat dirawat dengan pelbagai kaedah rawatan yang telah dikaji oleh pakar-pakar perubatan dengan pertolongan sains dan teknologi yang semakin canggih dari masa ke semasa. Selain itu, ubat-ubatan yang digunakan oleh Ali juga merupakan sumbangan sains dalam bidang perubatan. Dan contoh yang terakhir kita dapat simpulkan dalam cerita ini adalah jam pintar yang dipakai oleh Ali yang disarankan oleh doktor psikologi tersebut. Jam tersebut digunakan dapat membaca kadar denyutan jantung iaitu denyutan nadi Ali dalam menangani masalah mentalnya. Dalam situasi ini, Ali dapat menggunakan jam pintar tersebut untuk memantau keadaan jantungnya untuk mengatasi masalah kemurungan. Ini jelas bahawa ciptaan teknologi dan sains seperti ini dapat memberi banyak faedah kepada umat manusia jika digunakan dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Settle satu beban.